Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat Esko dan juga ahli-ahli yang berhormat pegawai-pegawai kerajaan, Persekutuan dan Negeri, sahabat-sahabat rakan media yang berada di luar, para pemerhati yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Saya nak patung, mulakan dengan patung. Menteri Besar menunggang baika, keluar bersia mengubah selera. Terima kasih Tuan Speaker. Bukit Besi mohon bicara. Sila. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua kerana telah sudi memberikan saya peluang dan ruang untuk sama-sama menyertai perbahasan bajet kerajaan negeri 2022 yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini semalam. Sebagai seorang wakil rakyat yang mewakili sebuah parti yang sentiasa terbuka dan matang dalam politik, pada umumnya bajet 2022 ini adalah baik untuk rakyat dan negeri Terengganu. Saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu yang telah membentangkan bajet negeri semalang. Bagaimanapun, daripada jumlah bajet yang disediakan tahun hadapan sebanyak ringgit Malaysia 1.657 bilion, terdapat beberapa perkara yang wajar dan perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan negeri. Peruntukan sebanyak RM40 juta untuk perbelanjaan bekalan air misalnya, hendaklah dimanfaatkan sepenuh bagi menyelesaikan isu atau masalah bekalan air di Terengganu, sekaligus bagi memastikan kejadian penduduk terputus bekalan air yang berlaku di Kuala Nerus baru-baru ini tidak berulang. Sesungguhnya, insiden tersebut adalah sesuatu yang sangat mendukacitakan, kerana air adalah antara keperluan paling asas bagi rakyat dalam menjalani kehidupan seharian. Bagi saya, kerajaan negeri sepatutnya memberikan ganti rugi kepada pemilik akaun yang terjejas baru-baru ini dengan memberikan subsidi atau bekalan air secara percuma untuk tempoh tertentu, jika boleh untuk tempoh beberapa bulan. Walaupun perkara ini memang dibangkitkan oleh sahabat-sahabat kita sebelum ini. Perkara ini sepatutnya dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam bajet negeri 2022. Saya sedih melihat penderitaan rakyat tempoh hari akibat insiden terputus bekalan air, sehingga memerlukan pihak luar datang ke sini untuk memberikan bantuan air kepada penduduk. Saya berharap dengan peruntukan ringgit Malaysia 40 juta tersebut, ia akan dapat menyelesaikan masalah yang ada dan apa yang berlaku jangan dibiarkan berulang lagi. Bak kata orang Terengganu, malu korang. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, setelah melihat keadaan pembangunan di Terengganu dalam tempoh 2018 sehingga sekarang yang begitu perlahan, akhirnya kerajaan negeri menyediakan peruntukan yang agak besar, iaitu sebanyak 600 juta ringgit Malaysia bagi tujuan tersebut. Dengan 436.92 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk sektor sosial, merangkumi pendidikan, infrastruktur dan kemudahan awam, pembangunan bandar dan luar bandar, serta sukan dan perumahan. Tahniah saya ucapkan kepada kerajaan negeri kerana melihat peri pentingnya
pembangunan di Terengganu yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini, saya berbangga apabila kebanyakan pembangunan yang ada di Terengganu ketika ini, ia adalah peninggalan kerajaan Barisan Nasional yang mempunyai rekod cemerlang dalam usaha memajukan negeri Terengganu kita ini. Dan hakikat ini diakui oleh rakyat Terengganu yang telah melihat sendiri perbezaan di negeri mereka antara sebelum 2018 berbanding selepas daripada itu. Tidak mengapalah, biar rakyat yang akan menilainya. Apa yang penting, kita ingin melihat negeri kita ini terus maju dan tidak ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri lain di negara ini. Terengganu tidak akan maju hanya dengan slogan semata-mata. Ia mestilah disertai dengan komitmen dan pelaksanaan bagi merealisasikan matlamat negara maju. Slogan yang baik sememangnya sedap didengar. Namun, ia belum tentu menjadi kenyataan yang diharapkan rakyat. Sebagaimana rakyat, saya juga menaruh harapan melalui bajet negeri 2022 akan berlaku sedikit sebanyak perubahan di bumi Terengganu ini, insya-Allah. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, tema bajet 2022 merayakan sejahtera untuk semua. Memang sedap kita dengar. Tetapi sejauh manakah ia akan menjadi kenyataan? Masih terlalu awal untuk kita nilai atau memberikan markah. Apa yang saya harapkan melalui peruntukan besar yang disediakan kerajaan negeri, program pembangunan tanpa mengira apa jua sektor sekalipun, ia mestilah dilaksanakan secara menyeluruh serta tidak memberi fokus kepada satu-satu kawasan atau daerah sahaja. Seperti Dewan Undangan Negeri Bukit Besi juga memerlukan perhatian kerajaan negeri bagi memastikan ia tidak terpinggir dari arus pembangunan yang dirancang. Jika benar kerajaan negeri yang diterajui sebagai parti yang katanya melaksanakan politik matang, maka apa yang saya sebutkan ini perlulah dipertimbangkan. Bukit Besi atau sebagai destinasi bersejarah yang sangat terkenal dengan lombong biji besi, malah Bukit Besi pernah menjadi jantung ekonomi kepada Terengganu di era kegemilangannya dahulu. Bukan itu saja, Dun Bukit Besi mempunyai banyak lokasi menarik yang sesuai untuk aktiviti riadah, sekaligus menyumbang kepada sektor pelancongan di Terengganu itu sendiri. Dengan lokasinya di pinggir lebuh raya pantai timur, sudah tentu jika dibangunkan dengan strategik, Bukit Besi akan kembali menjadi destinasi pilihan penduduk di negara ini maupun luar negara, insya-Allah. Begitu juga pembangunan infrastruktur lain, termasuk kemudahan asas, perumahan dan sebagainya yang wajar diberikan perhatian kerana Bukit Besi masih memerlukan perhatian kerajaan untuk mengubah wajah masa depannya. Saya memberikan komitmen untuk memberikan kerjasama sepenuhnya, insya-Allah, terhadap apa jua program yang hendak dilaksanakan kerajaan negeri di Bukit Besi. Dan di sini saya juga ingin mencadangkan agar Kepala Kereta Api, saya harap Yang Amat Berhormat Menteri Besar dapat mengambil perhatian dalam hal ini, iaitu Kepala Kereta Api Hok Lama yang masih berada di Muzium Kuala Terengganu, supaya dipindahkan ke Muzium Perlombongan Bukit Besi. Kerana ini hasrat dan permintaan warga kita Bukit Besi untuk nak menarik seberapa ramai pelancong ke Bukit Besi, kerana ini adalah semata-mata sumber ekonomi pendapatan kepada warga Bukit Besi. Kalau boleh, segera pun lagi baik. Yang Berhormat Datuk Seri. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, melalui pembentangan belanjawan 2022, saya
Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah menggariskan 147 inisiatif di bawah 22 objektif yang dipayungi oleh 5 teras. 5 teras itu adalah memperkuatkan daya tahan isi rumah, memperkukuhkan kesejahteraan sosial rakyat, memperbaiki ketersediaan kemudahan rakyat, memberdaya pertumbuhan ekonomi negeri dan memperindah persekitaran dan melindungi alam. Bagi saya, jika ini benar-benar menjadi kenyataan, ia adalah sesuatu yang akan mampu mengubah wajah negeri Terengganu masa hadapan. Apa yang penting, kita tidak boleh terlalu bermain dengan slogan atau kata-kata untuk sedap telinga mendengarnya. Tetapi apa yang rakyat ingin lihat adalah pelaksanaan, pembuktian kepada slogan dan kata-kata tersebut. Begitu juga dengan usaha memberdaya pertumbuhan ekonomi negeri yang sebagaimana kita tahu telah berada dalam keadaan agak teruk akibat pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Oleh kerana itu, Belanjawan 2022 akan turut memberi fokus kepada hampir 10,000 usahawan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Begitu juga dengan kontraktor kecil, peniaga dan banyak lagi. Semuanya ini adalah pemain di sektor ekonomi dan mereka turut terjejas. Dengan keadaan di mana lebih 95% rakyat yang telah lengkap divaksin dan sektor ekonomi mulai dibuka semula setelah lebih 4 bulan kita dikurung melalui lockdown paruh masa. Saya berharap kerajaan negeri akan mengatur strategi yang lebih mampang bagi merancangkan kembali sektor ekonomi di Terengganu pada masa-masa yang akan datang. Begitu juga dengan isu-isu sosial yang berlaku di negeri ini. Ia perlu diberikan perhatian oleh kerajaan negeri. Masalah kes perceraian misalnya. Tadi saya ada bangkit tadi dan ada hadir jawapan. Ia dikatakan masih tinggi. Sebab tengok laporan tadi pun daripada Esko pun memang masih lagi tinggi yang berlaku di Terengganu. Begitu juga dengan kes lain yang melibatkan institusi kekeluargaan. Perkara sedemikian jika dipandang sebelah mata, ia akan merencatkan matlamat belanjawan kerajaan negeri untuk memperkukuhkan kesejahteraan sosial rakyat. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, kita sedar bahawa pilihan raya umum ke-15 sudah semakin hampir. Justru saya melihat atau mentafsir, jangan marah saya dah, saya tafsir, adanya elemen atau unsur-unsur ke arah itu melalui Belanjawan 2022 yang dibentangkan. Namun tidak mengapalah, itu hak kerajaan negeri. Cuma dahulu kita sahabat di sebelah sana, ketika sahabat di sebelah sana menjadi pembangkang, demikianlah tomahan yang selalu dilemparkan setiap kali bajet negeri atau persekutuan itu merupakan perkara biasa. Cuma antara yang menarik melalui Belanjawan Negeri 2022 kali ini, kerajaan negeri turut menyediakan peruntukan bantuan hari raya yang dahulunya dipanggil sebagai dana khas tetapi ditukar dengan nama Aifitri. Kaedah yang sama, hanya sebutan saja yang berbeza. Aifitri akan diberikan kepada seramai 115,000 rakyat yang layak pada tahun depan membabitkan peruntukan kira-kira 33.4 juta ringgit Malaysia. Laluan sekali berkipsi. Ya? Laluan sekali mana? Dah sebut-sebut Aifitri ni dah nak uwi ke tak ni sebenarnya? Masa kita dah uwi kata dah uwi. Tak kena beri kata Tak beri apa, pula. tu saya terang Tak nak beri ke tak ni? Saya harap rakyat faham lah. Dah kita tanya nak beri tau. Apa dia? Aifitri tu lah. Aifitri. Kita dulu dah menyokong. Suruh tambah lagi. Oh, Dah ada 400. Sekali pergi supermarket 400. tak apalah. Teruskan Mak, teruskan. Aifitri, okey. Aifitri akan diberi kepada seramai 115,000 rakyat yang layak pada tahun depan, membabitkan peruntukan kira-kira 33.47 juta ringgit Malaysia. Bantuan berjumlah RM400 Malaysia akan disalurkan
kepada 31,500 isi rumah miskin, manakala bantuan RM250 Malaysia pula diberikan kepada 83,500 isi rumah berpendapatan antara RM2,500 Malaysia hingga RM5,000 Malaysia. Apapun jenama atau nama bantuan tersebut asasnya adalah sama dengan apa yang disediakan Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Jika dulu bantuan dana khas ini dikritik hebat, kononnya itu dan ini, tetapi akhirnya kerajaan negeri meneruskan bantuan tersebut. Alhamdulillah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, setiap sesuatu yang hendak dilaksanakan demi kebaikan rakyat, kita sangat-sangat mengalu-ngalukan dan akan terus menyokong, insya-Allah. Masih bermak telah tamat bermak. Itulah mana Ringkaskan ya. ringkas sikit. Saya gembira kerana akhirnya kerajaan negeri mengiktiraf pemberian bantuan kewangan kepada rakyat ini, kerana sebelum ini adalah yang menyindir kononnya nilai RM300 dan RM400 Malaysia itu boleh bertahan berapa lama lah sangat. Minta maaf banyak. Sebenarnya ini semua untuk kepentingan rakyat. Bagi Kerajaan Barisan Nasional dulu, kita mempunyai matlamat dan strategi tersendiri. Bukan sahaja untuk membantu rakyat, tetapi merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi domestik yang hasilnya sudah tentu akan kembali dan dapat dinikmati oleh rakyat. Apapun, saya berharap bantuan ini akan disalurkan dengan seadil-adilnya kepada rakyat sebagaimana Kerajaan Barisan Nasional dahulu memberikan bantuan kepada semua rakyat, termasuk kepada mereka yang menentang kerajaan pada waktu itu. Jadi saya rasa masa tidak mencukupi bagi saya. Ya, Mak. Saya pun kena menghormati Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih, Mak. Ya, kita sama. Jadi sebelum saya mengakhiri, Sama kan? Ha? Sama kan dengan Datuk Yang di-Pertua? sama sekerja dulu. Ha? Sama sekerja dulu. Oh, sama sekerja. Kawan lama. Kawan lama. Masih ada ingatan lagi. Hai. Bukan ahli kelak. Ya. Bukan ahli kelak. Sama seahli Belum kelak. lagi setakat ni. Waktu lain. Belum lagi. Waktu jangan campur dah dewa. Yang mulia ni. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, walaupun secara keseluruhannya belanjawan 2022 ini adalah baik, namun kerajaan perlu memberikan perhatian kepada keupayaan dan perlaksanaannya sebagaimana saya sebutkan tadi. Saya yakin sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, kami akan memberikan kerjasama sepenuhnya bagi melaksanakan program-program yang memberi faedah kepada rakyat. Bagi saya, kepentingan dan kebajikan rakyat adalah satu keutamaan ketika ini, di mana rakyat baru hendak bermula membina kehidupan setelah berdepan dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan kehidupan dan ekonomi mereka selama ini. Sekian. Jadi sebelum saya tutup, saya nak berpatung. Okey. Boleh Sila. dulu? InsyaAllah. Sila. Bukit Besi, bandar bersejarah. Ramai orang mahu ke sana, ke sini. Belanjawan negeri cipta sejarah. Tanda PRU tidak lama lagi. Pergi ke kedai membeli terompah untuk dipakai pergi ke pasar. Bicara sudah, berbahas sudah. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bukit Besi turut menyokong. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.